So kopi masuk dalam tu je. Cik, tolong gelas ke dalam tu. Yang ni tambah. Thank you. Sebenarnya yang saya bagi kertas tu adalah untuk menconteng sahaja ya. Bukan untuk menjadi panduan, untuk diconteng ketika anda membina bahan kanvas sebentar lagi. Dalam kad. Yang tadi yang apa tu, PowerPoint painting gambar. This one painter, dia boleh painter gambar. Ni sana. Check eh. Okay, dah. You blast dalam tu. Okay, bahan yang soft copy akan di blast dalam club staff. Yeah. Kertas yang diedarkan hanya untuk contengan sahaja. Sahaja, contengan sahaja. Seperti mana yang saya cakapkan pada awal pada Cik Ramesh tadi, diconteng. Boleh ya? Nak mula? Jack, nak kena record ke sekarang? Record ke? Dah record dah. Okay. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Walaupun audience tak berapa nak crowd mana, tapi tak ada masalah. Sebabnya kita tengok pada kekangan masa masing-masing, betul kan? Okay, Alhamdulillah yang datang pun sangat-sangat ceria sekali nak tengok gambar kan. Yalah, paparan awal saya untuk gambar ni sebenarnya, saya hanya menggunakan yang asas punya, yang nak bagi tahu pada yang guna dari mana ya, tak keluar pula yang dekat sini. Okey, tak apa, tak ada masalah yang tu. Sila tengok pada soft copy yang telah dihantar dalam club staff tadi. Untuk siapa yang belum ada lagi Canva account, boleh gunakan account yang telah kami create. Itu free untuk 1 tahun. Account tersebut adalah free untuk 1 tahun. Cik Helmi boleh bagi nombor untuk masuk dalam Canva tersebut? Ada. Masuk dulu dia akan hantar ke sini. Okay, so pergi bahagian in, dia bahagian untuk login. Kejap ya. Sebab saya punya paparan ni tak sama dengan dekat sana. Tak keluar dah saya punya paparan. Jack, mohon assistant, paparan PowerPoint tidak keluar. Sebab dia akan ada satu link yang dia cakap tidak match, not matching dengan password yang diberi, moocpkb@gmail.com. Lepas tu pun password dia moocpkb alias ataupun @22. Yang ini. Apabila cuba masuk yang ni, dia akan keluar satu, dia akan kata tak connected dengan dia punya yang ini. So waktu tu minta request code. Klik request code and then Cik Amy akan bagi kod nombor tersebut. Sebab yang ini Cik Amy yang pegang email. Siapa yang ini adalah unlimited Pro, Canva Pro. Tapi disebabkan ketua dia adalah
header orang lain. Jadi kita kalau nak minta upload apa saja jenis font, kita kena mohon dengan melalui Encik Hilmi bagikan nama font tersebut supaya yang head yang tu akan masukkan font yang kita nak. Okey link gambar. Link gambar yang mana? Rakaman. Gambar macam mana tak faham? Oh tak, ini bukan sebenarnya. Ini yang nak pakai admin kami punya ni kan. Yang tu kemudian buat sendiri tak apa. Maknanya logout dulu kompon yang sudah ada tu, masukkan yang credential yang ni. Ya, dan untuk sesi ni saja saya nak try pakai yang ni dulu. Lepas ni dah nak buat pakai sendiri tak masalah. Kalau nak pakai sendiri punya pun boleh dialu-alukan, tak ada masalah. Sebab yang saya akan papan kejap lagi adalah saya punya sendiri. Saya punya yang pro saya sendiri, saya ketua dia. Saya boleh upload semua bahan sendiri, tak ada masalah yang tu. Cuma yang untuk yang orang lain yang dalam khusus kita bengkel kita hari ni, itu ada dia punya server dia yang jaga. Okey. Okay, next semua dah ke? Dah Tu kena minta. Password incorrect yang tu kena minta. Saya minta bantuan. Yes. Login dengan kod. Login dengan kod Siapa yang perlu login dengan kod boleh minta dengan Cik Helmi. Yes, masuk dengan kod. Yang tu kalau siapa yang dah ada akaun gambar sendiri tak ada masalah. Boleh terus. Dr. Rizal ada. Ni ada Ustazah yang ada. Okey. Yes. Siapa yang perlukan kod, angkat tangan, sila minta dengan Cik Helmi. Sebab yang tu dia ada orang atasan. Siapa lagi yang dah login lah? Tak ada masalah. Duduk biasa. Cuba masuk menggunakan Chrome Incognito. Incognito tak perlu kod. Tak perlu tunggu Cik Helmi. Kalau pakai yang Incognito punya Chrome, dia tak perlu tunggu Cik Helmi bagi kod. Terus boleh masuk. Tak ada masalah sebab Puan Nasir dah cuba. Boleh? Siapa lagi yang ada ni? Puan Hana, okey? Encik Lai, okey? Saya seronok sebab saya tak perlu pegang mikrofon hari ni. Sebab itu saya dengan bebas dia bercakap. Dah dapat cucuk. Okey. Yang ni tak perlu apa-apa. Okey. 686172. Okey, you terus pada I punya kampar. Ni. Sebab dia orang terus masuk lagi kan. So benda ni out. Terus out. Terus out. Okay, just apa?
Doktor-doktor, puan-puan, semua tuan-tuan. Okey Saya mulakan bengkel gambar kita dengan contoh. Contoh, salah satu contoh dalam topik level 2 BJK 30122 yang menggunakan topik adjektif. Okey Apa yang perlu anda faham tentang pembinaan bahan kejap lagi yang anda akan buat. Okey Kita perlu ada satu ruangan yang mana kita akan berdiri di tepi slide. Okey Yang mana saya sediakan yang ini, bulatan yang ini adalah memfokuskan saya nak berdiri dekat slide tu. Dalam paparan tu nanti saya akan berada dekat ruangan ini. Kan? Dan balancing tulisan ikutlah kita nak buat tulisan kita macam mana, bahasa Arab ke, bahasa Mandarin ke, whatsoever. So you ada you punya topik, semua bahagian slide yang pertama. Okay? So bila you duduk dekat sini, bila paparan, kita dekat green screen ke, whatsoever, kita dah ada selamat datang ke BJK 3022. Okay, dia akan letakkan kita, maknanya kita dah ada landmark kita kat situ. Okay? So yang seterusnya, biar dia nampak animated. Yang mana tadi, saya masukkan animated. Paparan tulisan dia nak letak tulisan glowing ke, yang itu dia kembang kempis ke bulatan tu. So kita boleh buat jadikan animated. So nanti saya akan sentuh macam mana nak jadikan dia animated satu persatu. So kita tengok secara roughly dulu. Yang ini saya tak sempat nak letak animated kat sini. Saya terlupa sebab yang ni slide baru adjust pagi tadi. So tajuk dia apa? And then jangan terlalu padatkan dengan info penerangan. Jangan padatkan dengan info penerangan, just kita letakkan point. Sebabnya yang saya nak cakap, dalam bahasa Jepun ada dua kata sifat, dua jenis kumpulan kata sifat. Saya hanya terangkan yang pertama dan yang kedua. So skrip kita kena ada. Pada ketika itu kita akan baca skrip dekat screen. Kita akan baca skrip dekat screen. So yang ini just guideline kita, just paparan itu skrip kita. Nihongo no kyoshi wa futasa no grupu ga arimasu. So ada slide dekat situ yang paparan lain untuk kita baca skrip kita. Tapi yang dekat sini just nota sahaja. Jangan padatkan slide anda dengan padat. Itu saja. Next. So yang ini pun saya letakkan point juga, yang paling penting. So dia punya karakteristik apa, saya tak cerita pun dalam tu, dalam slide tu saya tak letak. Tapi mulut saya akan bercakap. So dekat sini saya tak ada ruangan untuk saya berdiri dalam skrin ni. Sebab tu saya akan baca skrip, voice over. Kita akan baca secara voice over je. Kita terus baca skrip, tak perlu nak duduk kat skrin tu. Kita baca skrip apa untuk slide ni. So kalau boleh skrip tersebut biarlah panjang dalam dalam 1 minit ke 1 minit 30 saat. Skrip kita tu dengan kelajuan yang bukan laju. So kalau contoh kita cakap kat dalam skrip tu, Kyoshi no tokuchou wa futasa iro-iro ga arimasu ne. Kitosu no bun wa bla bla bla. So macam mana lakonan untuk apps hari tu yang perlahan, itu terlalu perlahan. Tapi kita ambil yang tempo yang normal speed untuk kita cakap. So waktu nak record untuk voice over tu, pastikan kita praktis dulu 1 minit ke 1 minit 30 saat. Sebabnya untuk satu video rakaman adalah dalam 7 ke 10 minit saja. So saya dah cuba untuk satu jenis topik, so tak sampai pun 5 minit. Jadi insyaAllah kalau kita cuba untuk padat, info yang padat, yang penting, tak perlu nak dragging. Sebabnya kita tak perlu penjelasan sangat, kita bagi tahu info. Karakteristik dia apa? Dia berakhir dengan huruf I dekat belakang. Dia ada apa? So untuk bahasa asing saya difahamkan kita kena guna bahasa target kita. Sebab tu bila kita bina bahan, pastikan di bawah ni ada ruangan kosong untuk kita letak subtitle. Ada ruangan kosong untuk kita letak subtitle supaya memudahkan setiap apa yang dicakapkan dalam skrip keluar. Dalam bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ke, tapi sebabnya kita ada pelajar international, terpaksa letak bahasa Inggeris punya subtitle. Segi.
Sekejap. Okey. Okey, ini adalah poin-poin ayat yang saya nak letak. Nak bagi tahu, nak perkenalkan vocab baru kepada pelajar. Okey So, waktu ni muka saya pun tak keluar, tapi saya akan bercakap. Cisai. Cisai. 2 kali pengulangan supaya pelajar tu dengar. Okey Cara yang elok kita buat bagi pelajar tu boleh tangkap bunyi. 2 kali pengulangan. And then kita tak perlu nak terang maksud. Dah ada maksud dekat situ dah. Dah tertera maksud. So, maksud kalau saya letakkan Romaji and then dia punya English version. So, senang. Okay Alright, next. Okay, dalam Canva juga kita boleh masukkan video sebenarnya. Video kita tengah bercakap ni. Okay Kalau nak tahu, yang ni video yang saya bercakap pagi tadi. Tapi video tu saya tak bersuara. Okay dummy saja. Okay, video ni saya sangat mudah. Baru je klik daripada Canva tu sendiri. Kita ada Canva punya untuk recording video. Okay So, dia terus boleh masuk. Sepanjang slide kita ni, nak suruh dia berjalan balik, kita tekan play dia balik kan. But then, untuk masukkan video, sesuatu yang bukan impossible, senang. Okay Short clip video, boleh terus. And then you boleh upload video sendiri, masukkan dalam tu. Lagu pun, background music pun boleh masuk kalau nak masuk. Tapi sebab kalau kita nak pakai green screen ni, biasanya untuk video pengajaran jarang dimasukkan audio music di latar belakang dia. Kecuali nak very slow punya music. Yang itu kena carilah instrumental. Okay Alright. Next. So yang ini pun untuk dia punya input seterusnya. So pastikan input yang nak letak simple, nampak jelas. Warna, kita dekat sini kita main warna dengan font. Okay, keistimewaan Canva, dia boleh bermain dengan font. Font yang mana kita suka nak guna. Yang kita rasa, oh okay, saya nak pelajar saya lebih tertarik dengan font saya nak pakai kejap lagi. So saya rasa, okay, font yang warna kuning ni saya tukar. Saya tukar ambil font yang a bit catchy sikit. Sebab saya rasa mata student saya suka nak tengok benda-benda macam ni. And then, setiap font sebenarnya kita boleh asingkan warna. Okay, kalau siapa yang ajar fonetik ke whatsoever, you boleh asing warna. So you highlight font ini, tukar warna lain. Highlight font ini, tukar warna lain. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau guna di handphone tak boleh. Okay, guna di handphone tak boleh. Hanya dekat PC saja boleh. So ini penjelasan struktur ayat, bagaimana membina ayat. Okay. And then so dekat sini saya akan keluar balik semula dalam slide. Green screen ni saya akan ada balik sebab ini ada menandakan saya akan keluar semula. So asyik dia dengar suara tanpa tuan punya muka. So saya nak keluar balik dekat sini. Yang ini saya masukkan video. Okay. Pelbagai video paparan serentak. Okay. Boleh dilihat secara dengan kelajuan internet sebenarnya. Okay. Ini internet slow. Kalau internet dia laju, semua serentak. Ada bunyi. Video-video ni saya ambil terus daripada Canva. Tidak menggunakan resource yang lain. Semua daripada Canva saja. Unless kita nak upload. Saya kata kita boleh upload video sendiri kalau nak upload. So, yang ini mohon untuk pelajar tengok dan discover sendiri tentang adjektif. Okay. Ke mana internet. So di akhir, sebelum slide yang akhir ni tadi, yang ini adalah proses pengukuhan. Yang mana kita akan guna dalam satu, kalau ada extra masa 1 ke 2 minit untuk penjelasan, untuk buat macam mana tugasan kepada pelajar. So kita berada dekat situ. Okey, berdasarkan pada video yang dilihat di atas pada sebelum ni, pada slide sebelum ni, bagaimana anda hendak membina ayat mengikut situasi, whatever yang itu berdasarkan pada topik. Okey So guna masa 1 ke 2 minit boleh, tak ada masalah. Penjelasan untuk pengukuhan. So penutup ini. So ke semua slide ni ada 11 kalau tak silap saya. Slide ni semua ada 11.
Okay, ini adalah penutup. So kita nak cakap, hai, mata raishu. Minasang, mata kondo. So kita jumpa lagi next time. So yang itu sahaja bahagian yang penutup. Ada soalan tak untuk yang ini? So sebab kita nak terus masuk bahagian membina bahan. Okay, boleh? Boleh semua pandai ni. Saya nama ni Yosho. Okay. Faham Puan Fatimah okey? Pada tak. Okey. Ya, Puan Zalina, Dr. Zalina, ya. Ada soalan nak tanya? Saya pakai mic lagi kuat lagi. Faham, tak apa. Saya ada roommate saya boleh buat semua ni. Pakar. Jangan cakap lah. Saya pakar. Roommate doktor pakar Okey. Okey, tak apa. Hilang dah. Kau hilang dah ni. Tak ada suara dah. Rasa tak ada suara ni. Okey. Ya, kejap So, hai, untuk membina terpaksa sebab dah tak ada apa dah. Tak ada. Jack. Mic tak ada dah bunyi dah kan? Tak ada kan? Takkan ambil bateri dah. Bateri habis. Ada pula. Bateri nak habis Jack. Ada bateri ni spare tak? Cepat habis lah. Okey, untuk membina Canva. So, okey, semua sekali. Di sini saya perlu tarik perhatian anda sebab pilihan untuk membina bahan terlalu banyak di paparan depan yang berwarna biru ni. Okey Terlalu banyak dia punya pilihan. Jadi yang mana satu sesuai untuk kita bina bahan bagi kita punya mood untuk setiap subjek kita. Ambil bahagian presentation. Sila pilih bahagian presentation. Okay, klik presentation. And then dekat bawah pula ada pula pilihan presentation macam mana pula. Ada pula yang untuk talking presentation. Okey, terpaksa pakai suara kuat minta maaf. Mic tak ada. Okey So bila pilih, sila pilih presentation. Jangan pilih talking presentation. Okey Sila pilih untuk Canva anda presentation. Jangan pilih talking presentation. Nanti dia akan keluar satu bubble bulat untuk video recording. So kita pilih yang presentation sahaja. Sebab yang ini kita boleh convert juga untuk talking presentation daripada presentation. Tapi kalau dah pilih talking presentation dah tak boleh nak convert balik. Okey. Mantap ni. Okey, di sini ada pelbagai template dia bagi. Okey, template yang free. Kalau guna pro memang banyaklah. Okey So kita pilih berdasarkan pada rasa benda ni akan menarik minat pelajar daripada dia punya fokus. Okey So macam saya suka benda yang lebih pada kanak-kanak, nampak animated. So saya akan pilih yang macam ni lah tadi, yang atas ni, Metaverse. Tapi kalau rasa nak lebih serius, orang bahasa Inggeris, saya nak pilih yang serius sikit. So you pilih yang something yang pro. Okay So dekat sini dia bagi pelbagai template nak boleh pakai. Okay Template yang boleh kita pakai. Okay, untuk page 1 saya nak pakai template inilah untuk page 1 saya. Okay So page 2 saya nak add page 2. So saya add page 2 saya kat sini. Saya pilih template yang seterusnya. Okey lah, saya nak pakai yang ini pula untuk page 2 saya. Okey, tak ada masalah. But then kalau rasa macam saya nak duplicate lah page yang pertama tu dengan page kedua sebab dia menarik. So pergi dekat atas balik, dekat sini.
Yes? Yes, yes. Ah, laju? Ha. Okey. So kalau nak jadi saya padam balik Saya padam balik yang ni. Okey. Yang ini asalnya Sorry. Okay. Kalau saya rasa template yang saya pilih ni tak menarik, saya pergi semula dekat sini, pilih. Saya scroll balik. Mana lah nak pakai ni lah. Saya tukar. Terus tukar. Okay Terus tukar. Tak perlu nak drag, tak perlu drag benda tu. Just klik saja dekat atas paparan sini. Klik saja. So saya tak nak. Okay lah, saya klik sini. Okay So yang ini adalah slide pertama saya. Contoh, ni slide pertama. Tapi slide kedua saya nak pakai slide yang pertama juga. Nak pakai sama, cuma subtitle dia punya tu tukar lain lah kan. So kita pergi pada kotak yang ada tanda tambah dekat sini. Okay Kotak yang tanda tambah ni duplicate page. So dia akan duplicate page kita. So dia terus masuk pada page yang kedua. Okay Dia akan terus masuk pada page yang kedua. So bolehlah kita nak. Sekarang ni saya pun tugas saya nak edit. Okay Yang ini tulisan, saya tak nak tulisan yang ni, saya nak tukar lain. So tulisan yang berbeza, pilih dekat sini. So dia bagi jenis font. Okay Untuk bahasa Arab, bahasa apa saja yang nak pakai, yang lain Mandarin ke nak pakai tulisan yang lain sikit, boleh upload. Okay Tapi kena minta Cik Amy yang mohon server tolong uploadkan. Bagi apa nama jenis font yang nak di-upload. Okay So dekat sini saya pun ada berbagai jenis font. Yang mana sebab saya punya account pro dah tak ada tanda crown lagi dah. Yang tanda crown tu pro sebenarnya. Dah tak ada tanda crown lagi. Ni tanda crown. Ni boleh pakai lah kalau nak tukar. So boleh tukar kat sini. So automatic tell us where ni akan berubah ikut font yang kita klik. Dan kalau nak tukar color, boleh terus pergi. Okay Boleh terus pergi bahagian A, huruf A, bawah dia ada warna tu. Okay boleh nampak. Okay tukar. Klik dekat sini, automatic dia akan tukar color. Tadi saya cakap letter by letter. Untuk bahasa Jepun dia ada suku kata kan. So yang ini kalau saya nak tukar, hanya tell us ni saja. Highlightkan tell us, klik warna, and then pergi dekat slide balik. Okay Dah tukar color. Okay Dia dah tukar color. So dekat sini pula, so yang ini dia dah animated semua ni. Semua ada dah function animated. Saya nak cari benda yang tak ada animated. Yang belum ada animated, yang ni lah tulisan ni, tak ada animated lagi. Berdasarkan pada slide pertama tadi. Okay So kita nak jadikan dia italic, middle, dia duduk tengah. Nak jadikan bullet size ke, semua ada dia punya function kat sini. Dan saya nak jadikan dia kenapa paparan dia tak besar? Jadi matin Okay kat sini. Okay Tengok pada button ini. Button ini main peranan untuk menjadikan slide Canva anda interaktif. Okay Especially animate dan juga efek. Kenapa efek? Efek adalah bahagian untuk tulisan. Okay Saya highlight kat sini, efek. Kejap keluar. Okay Saya nak tulisan tu jadi kembang warna dia. Saya nak dia nampak macam warna neon dekat situ. Okay So dia akan tukarlah color sebab dia ikut pada dia punya function. Okay So ini adalah function untuk mana tadi? Efek. Efek digunakan untuk tulisan. Okay Efek digunakan untuk tulisan. Kemudian animated. Okay Nampak pula dia nak keluar air. Okay sekejap ya.
ke wow, impact semua. So kita pun klik shift ke, ataupun nak rasa boleh cuba mana saja simple writing, nak jadikan dia typewriter pun boleh. Okay, good. Okay. So dia akan jadi animated, tulisan tu akan naik turun, nak jadi kembang kempis. So pilihan di tangan anda, boleh memilih untuk jadikan dia lebih interaktif ataupun biasa gambar dia akan nampak interaktif sebabnya kita dah letak macam-macam dah dekat situ kan paparan dia. Okay, kejap ya, saya pilih yang ni. So kalau nak bagikan page animation pula, the whole page ni dia macam kita pakai PowerPoint lah, dia ada transition kan. So dia akan, kita pun boleh pilih dia nak ni, the whole page jadi macam mana. Okay, so boleh, tak ada masalah, boleh je letak kat situ. Tapi saya tak gunakan seluruhan page sebabnya kita nak input kita masuk, input. Jadi kalau pakai page dah nampak macam kita lebih pada advertisement pula. So kita nak nampakkan dia lebih pada knowledge. So kita biarkan page dia macam tu saja, yang bergerak biar tulisan dia yang bergerak. Okay, tulisan dan gambaran dalam tu biarlah yang itu yang bergerak. Okay, so yang ini kalau adalah benda tiba-tiba je, okay, kita gerakkan yang ini. Kita kata, saya nak gambar budak ni kat depan, bukan tulisan ni dekat depan. Contoh, so position, kita pergi pada dot-dot ni. Sebenarnya pada paparan komputer dia tak ada dot-dot 3 ni, sebab yang ni paparan dekat sini, dia dot-dot 3. Okay, so position, tengok position dia behind. Okay, letakkan backward. So satu ni tadi, ni tadi. Okey, tulisan ni dah duduk dekat belakang, dah bukan dekat depan dah lagi. Okey, itu adalah function position, yang mana kita nak tolak dia ke depan ataupun tolak ke belakang. So nak jadikan dia dalam kategori transparent pun boleh. Kejap ya. Mana tu pada ya, saya undo balik. Okey, transparency digunakan untuk apa saja ikon ataupun gambar manusia ke kita nak bagi dia kurang jelas, jadikan dia blur, supaya apa yang kita paparkan macam teks kita lebih terang lagi daripada gambar orang tersebut. So kita kurangkanlah gambar orang ni seolah-olah dia blur. Okey, seolah-olah dia blur. Okey, yang ini. So dia tak ada masalah dekat sini, kita boleh terus masuk. Next one, isi mata. Okay, dalam slide 2, saya nak pilih slide 2 dan lain lah. Okay, saya nak pilih slide kosong. Okay, dengan menggunakan slide kosong pula. Okay, slide kosong tak ada apa-apa, tapi kita nak banner something daripada yang kosong. Okay, yang ini menggunakan elemen. Gambar-gambar boleh dicapai dengan mudah dengan elemen. Contohnya gambar yang kita nak masukkan. Okey, student studying. Okey, student. Kita letak gambar. Okey, kita type dalam carian yang ada hantar tu. Okey, masukkan gambar. Kita drag. Sebab dia dah ada position tengah, tepi dia, kita boleh balancekan tak ada masalah dekat sini. So kita tengahkan dia, besarkan dia. Okey. So tengok adakah dia dalam frame kotak tu ke tidak. So tak ada masalah dekat sini, dia terus. And saya nak masukkan animated yang bergerak-gerak. Saya nak bagi something yang bergerak dekat situ. Tadi awan bergerak, saya nak carilah benda yang bergerak. So kita kena pandai guna ayat. Perkataan animate kena ada. Okay, perkataan animate kena ada. So kalau dekat sini yang bergerak ini so kita boleh tengok pilihan yang animated punya, yang mana satu yang bergerak. Yang ni ada pelajar yang bergerak ni. Okay.
transparentkan sikit untuk dia punya ni. Lepas tu saya masuk teks. Okey, teks yang ini. Bila kita pilih teks, biasa orang nak subtitle, whatsoever, saya tak pernah pun nak ambil bahagian yang kecil-kecil. Ambil yang bahagian besar terus. Okey? Add heading yang saya guna. Tapi orang lain nak guna add subheading pun boleh, tak ada masalah. Sebab sama je, kita masuk teks. Okey kita tetap memasukkan teks dalamnya. So nak guna, sebab bagi saya tulisan ni terlalu kecil, body text terlalu kecil, jadi tak nampak mata rabun. Jadi terpaksa pakai yang besar punya supaya saya nampak dengan clear. So saya tekan, dia pun akan keluar di sebelah. Okey sini. Okey, waktu tu lah kita nak guna tulisan apa. Okey yang bawah ni. So saya pun gunalah. So saya nak besarkan. Tadi dia masih lagi highlighted. Tulisan ni masih lagi dalam kategori highlighted lagi. So saya pun besarkan. Pergi pada tekan tanda plus pada huruf di atas. Ada font dekat atas ni. So kita klik nak besar mana. Klikkan dia, besarkan dia. Dia katanya salah. Drag dia naikkan ke atas. Dragkan kotak sahaja pun boleh pada yang bulat tu. Okey Yang bulat tu kita boleh dragkan dia. Okey. Tak ada masalah kat sini. So nak upload gambar. Gambar yang diambil daripada kita punya thumb drive ke, Google Drive ke, whatsoever, boleh diupload daripada sini. Okey, yang ni gambar yang dia sedia. Tapi kalau nak upload gambar sendiri, kita pergi bahagian More. Okey. Bahagian More, yes. Access full gambar. Okey. Ni sorry. Upload, kata nak upload terlupa upload kat sini. Okey. Ada upload Yang ini daripada media masing-masing. Boleh ambil daripada bahan masing-masing. Gambar dia akan simpan. Gambar yang anda simpan dalam thumb drive, Google Drive, dalam komputer PC masing-masing, dia terus sedut masuk bila kita klik upload media. Okay? Bila kita klik upload media, dia akan tanya media daripada mana, ataupun rekod sendiri. Okay? Rekod sendiri ataupun media daripada mana. So yang ini media yang saya dah ada lah. Okay. Yang ni saya tak nak pakai yang ni. Okay. Okay. Saya padam. So video, nak upload video boleh. So video daripada mana? Google Drive. Ni video saya rakam tadi. Dan video sebelum-sebelum ni pun saya dah banyak upload. So ini dia akan simpan terus. So untuk yang menggunakan akaun yang Cik Helmi bagi, okay, siapa yang menggunakan akaun yang Cik Helmi bagi tu, pastikan video-video anda tu sangat berharga sebenarnya. So Cik Helmi dia langganan setahun, so insyaAllah tak hilang kot. Okay. So yang ini akan kekal ada unless anda delete sendiri. Okay. Dan audio boleh dimasukkan. Sebab yang ini adalah audio yang saya pilih. Okay. So perlu ke saya ajar masuk audio ni? Perlu ke? Alamak. Sabar je lah. Okay. Okay, saya pilih lagu ni. And then macam mana saya nak edit dia supaya suara saya lebih kuat daripada lagu yang saya masukkan. Okay. Pergi bahagian audio atas dekat sebelah tong sampah ni.
Pergi gambar, pergi dekat bahagian audio, sebelah tu sampah tu. Pastikan bukan 100%, pastikan dia hanya 5 sahaja. Okay, 5 atau 4. So, nanti waktu kita punya presentation tu, dia akan main lah. Untuk slide ni saja, bahagian ini saja dia akan mainkan lagu ni. Untuk bahagian ni, kecuali kita letakkan keseluruhan, kita boleh drag untuk keseluruhan slide. Tapi tak payah, yang ni ada lagu, yang ni ada suara orang nyanyi. So instrumental music, kalau siapa yang rasa nak pakai bunyi Jepun, music Jepun dekat belakang, dia pastikan volume dia volume down kepada 5 saja. Jangan letak 10 sebab kita nak suara kita lebih clear daripada music. Okey. Kemudian, okey, foto style. Okey, kita tengok pada style. So style ni kita tak perlu nak kacau. Sebabnya template yang kita dah pilih sudah ada style dia sendiri. Okey, kita tak perlu nak kacau. Dia gambar ni tak mementingkan orang. Kita dah pilih tu, itulah dia. Tak payah nak fikir, oh warna ni nak tukar lah, dia punya warna lain lah. Tak perlu. Yang ini tak perlu tahu pun. Sebabnya yang ini orang yang lebih expert lagi, okey saya nak tukar, saya tak nak ni sebab saya nak originality saya. Sebab bila kita pakai gambar yang tu, dia akan sama dengan orang lain punya. Dia akan pakai sebab benda tu adalah template yang ditunjuk pada satu dunia. Jadi bila kita kata okey tak nak lah yang ni, saya nak guna yang biasa-biasa, okey. Nak edit boleh sikit-sikit je lah, pilih lah dia punya palette colour. Itu je. Okey next, video logo. Logo ni kita tak perlu guna. Okey, sebabnya kita dah ada video untuk introduction bagi Mo. Kita tak perlu nak letak logo ni. Video introduction kita tu. So untuk logo jangan kacau. Kita tak perlu kacau yang tu. Kita just bahan kita bina bahan, input apa kita nak letak dalam gambar. Okey, susun atur dia dekat mana. Tak perlu fikir lagi voice over sebabnya skrip, selagi tak ada skrip kita tak boleh nak voice over. Skrip kena ada baru boleh nak voice over dekat situ. So dekat sini saya nak tunjuk yang bahagian audio ni. Okey, upload. Okey, kalau lah ada tenaga pengajar yang bercadang, saya dah nampak gambar, saya rasa saya boleh buat sendiri tanpa menggunakan green screen. Okey, saya tak nak guna green screen. Saya nak rakam muka saya sendiri sebab tadi ada untuk talking presentation. Bila ada talking presentation, pastikan kamera tu memang fokus dekat muka. Kamera bulat tu akan fokus dekat muka. So kita nak bagi pelajar kita nampak kita bergerak mulut So waktu tu boleh pakai untuk gambar talking presentation. Siapa yang rasa saya tak perlu dah benda green screen, ambil masa, recording lambat, whatsoever, saya nak teruskan, saya dah ada dah topik saya semua ni, performa ni okey, yang ni memang daripada lama dan baru memang link, tak ada masalah, boleh terus. Dan dia kena download presentation tersebut. Dan presentation tersebut download baru boleh kita masuk dalam server. Yang tu satu cara. Sebab kami tidak mensyaratkan menggunakan green screen dekat belakang 100%. So kalau rasa lambat sangat, asyik-asyik kena take 1, take 2, take 3, dekat situ, sebab saya tahu Nohana dia akan Nurul kan. So saya tak ada masalah. Tapi banyak kali take memang penat. So bagi yang rasa dia boleh dengan gambar ni, talking presentation boleh membantu, tak ada masalah. Sebabnya PPA tak meletakkan skop yang mana kita kena berada dekat green screen 24 jam. Okay, dan dalam slide kita pun tak letak muka kita 24 jam kat situ. Tak sampai 10 minit muka kita pun. Hanya satu slide tertentu saja yang ada nampak muka. Okay, so dekat sini yang saya masukkan, okay, record yourself ni. Okay, untuk voice over. Okay, untuk voice over bahagian mana? So boleh record. So yang ni yang saya katakan record menggunakan gambar. So dia ada ni, screen, camera and screen. And then screen sahaja. Tapi seelok-eloknya kamera and screen lah sebab kita nak bagi nampak muka
muka orang tu yang mengajar siapa? Okey? Yang ini yang muka yang nampak muka orang. So kalau yang nak buat macam tu, saya boleh cadangkan satu perkara yang mana anda buat slide by slide. Apa maksud saya dengan slide by slide? Satu slide tadi yang pertama ni, okey? Jadi slide ni tak ada nampak muka, kita voice over. Tapi slide yang voice yang ada muka, itu slide yang kedua. Maknanya dia akan jadi kerja yang kita pecahkan satu, kita breakdown. Saya dah cuba, okey? Saya dah cuba yang tu. Sebab kalau kita buat secara terus, dia technically dia akan menyukarkan orang yang buat. Kalau orang amatur macam saya sebelum ni, memang ni. Tapi kalau kita buat slide by slide, kita dah sedia ni, copy master dia dah ada. Kita copy pula. Apa maksud saya copy master? Ini dia. Ya, kejap saya exit balik. Tak faham Tak faham Kejap, saya masuk kat sini balik. Kalau tak ada langsung tak boleh ke? Tak ada langsung? Tak ada langsung. Kena ada muka sekali dua tunjuk. Kena tunjuk muka. Nanti kan anak murid kata, saya belajar, saya tak kenal pun muka cikgu saya. Slide lah waktu intro tu. Waktu intro Kalau cantik tu buat apa? sabar. Okey. Okey, yang saya masukkan tadi slide by slide. Kita cut slide by slide, okey Yang ini adalah master copy. PJK 3022 sampel ni adalah master copy saya. Yang itu kan di bawah presentation video kan? Yang mana? Yang kata slide by slide tu. Bawah presentation tu bawah video. Itu bawah presentation. Bawah presentation. Bawah presentation. Okey. Tapi bawah presentation kita boleh jadi video. Sebenarnya, bawah presentation boleh dijadikan video. Sebab tu tadi Kita buat presentation dulu, lepas tu nanti jadikan video. No, dia boleh serentak. Dia boleh serentak. Okey. Sebab itu untuk jadikan dia video, sebab itu dia kata adakan dia copy banyak. Okey. Benda ni kita jadikan dia copy banyak Kita banyakkan copy dia. Misalnya ada 11 slide. Kita ada 11 slide tadi. Slide pertama yang ini adalah master copy dia. Saya akan copy sampai 11. Tapi yang 11 tu, copy pertama saya hanya slide 1. Copy kedua saya slide nombor 2 saja. Copy ketiga saya slide nombor 3, 4. Okey? Supaya apa? Sebabnya kita nak voice over tu, nanti dia takkan berhenti kat situ saja. Dia akan combine dengan slide kedua. Sebab itu saya break down kepada slide by slide. Itu manual. Saya buat secara manual. Saya dah test run manual. Okey Ingat, siapa yang nak cuba manual boleh. So maknanya slide pertama dia, muka dia video. Okey, ini untuk talking presentation. Slide yang pertama dia buatkan jadi yang video. Okey, nampak muka dia. Lepas tu pun dia stop kat situ, habis, cut, download. Download tu yang boleh hantar. Sebabnya dia dalam bentuk video. Kita dah download, dia dah jadi MP4. Benda tu yang baru kita boleh cantum. Itu dia sebabnya. Kalau kita buat direct, 11 slide kita present, memang saya tak nak muka ni. Macam mana ni? Nak berhenti sekejap, nak buang muka. Masalah kat situ kan. Lepas tu saya nak voice over saja. So, waktu untuk voice over tu, kita boleh record menggunakan telefon. Sebenarnya, telefon kita hantar terus, kita upload. Apa saja rakaman daripada telefon kita, kita upload terus masuk dekat dalam cloud dia. Supaya nanti kita boleh drag panjang mana video yang kita paparkan tu, panjang mana bersamaan dengan kita punya panjang audio kita. Itu je. So, persembahan macam tadi ayat cisai, besar, kecil tu semua tu. So, berapa panjang saya punya bercakap. Contohnya saya bercakap dalam tempoh masa 1 minit 20 saat. So, saya kena drag slide saya jadi 1 minit 20 saat. Yang mana yang ni? Okay, contoh. Sekejap.
pilih satu voice over yang saya dah upload dalam cloud dia. Okay, kita pilih yang ini. So dia masukkan dekat dalam saya punya yang ini. Okay, dekat sini. Saya tengok balik. Okay. Paparan pertama. Okay. Tak sama macam yang saya pun Okey, yang ini suara yang saya voice over kan. Sebab saya tak suka guna paparan yang ni, sebenarnya tak nampak komputer saya. Okey, komputer lebih jelas lagi. Okey. Kita ikut dia punya paparan berapa lama. Kalau yang itu menggunakan video. Okey, video paparan video presentation lain. Okey, untuk presentation biasa sepanjang slide ini, suara ini saja yang keluar. Sepanjang slide ini suara yang keluar. Okey, kita dah masukkan tadi suara. Daripada upload, dalam kita uploadkan tadi, so kalau nak deletekanlah dia. So tak perlu audio yang ini. So nak delete dia, tekan button delete dekat sebelah speaker. Dan untuk audio, untuk kita voice over, pastikan dia 100%. Dia bukan 5%. 5% tu background music saja. Okay, so kita delete yang ni. So bila yang saya kata buat satu master copy, okay, kita siapkan satu master copy. Bagi yang nak cuba sendirian berhad, tak nak pergi camera shy kat depan sana, sendirian berhad, takut tu, buatkan slide anda dari satu supaya kita nampak dia punya breaking dia kat mana. Boleh cantum balik video sebab kita akan download dia dalam bentuk MP4. Jangan download dalam bentuk gambar sebabnya ada suara. Kalau siapa yang pakai voice over, dia ada suara. Okay, so siapa yang letak video gambar dia yang bulat tu pun nampaklah, bukan dia kaku, benda tu bergerak. Boleh? Boleh Asma okey? Okey Ustaz, Fauzi okey? Masuk. Dia Halimuzan daripada tadi. Okey. So seterusnya, okey, yang mana yang bahagian? Okey, sekarang ni saya nak sentuh bahagian yang kurang faham, saya terang balik. Yang orang kat belakang saya tak nak terang. Yang kat belakang saya nak terang. Orang yang ada lama. Okey. Siapa yang boleh bagi tahu saya? Kalau kita ada, okey kalau kita ada Okey, ada hadiah, jangan risau. Okey, kalau kita ada gambar, okey, gambar ataupun satu image yang kita rasa okey, saya nak image ni berada dalam saya punya slide, tapi dalam Google Image tak ada. Dekat mana kita nak cari gambar tu? Maksudnya gambar yang mana-mana tu Mana-mana gambar. Kalau terasa lah, untuk subjek saya ni, saya nak pakai gambar yang catchy sikit lah. Google okay. Yeah. Dalam Google Image, gambar tu ada. Dia kadang-kadang hak milik kan. Tapi yang saya tahu, gambar tak ada masalah dengan isu hak milik. So kalau ada gambar tu, Gambar tu
letak gambar juga. Okey. Dalam foto pun dia letak gambar. Dua. Tapi kita tengok juga elemen tu yang jenis macam mana, nak elemen yang animated. Boleh cari kat situ. Kalau nak elemen yang gambar yang biasa-biasa je, tapi dalam gambar bukan gambar biasa, banyakkan gambar dia lebih cantik lagi daripada bentuk image. Okey. Next. Soalan saya yang seterusnya. Penat berdiri. Macam mana nak masukkan? Macam mana nak masukkan? Balik. Macam mana nak masukkan? Pergi bahagian bahagian Ni agak letak je lah. upload gambar. Okey? Sebab dia nak masuk gambar dia sendiri. Dia nak masuk image dia sendiri, kita bagi dia upload. Okey, upload media. Dekat sini. Okey? Boleh upload media, tak ada masalah. Kalau nak originality gambar sendiri, okey, cara tengah macam ni, boleh. Tak ada masalah dia tu. Jangan letak dalam folder lagi tau. Masuk ke dalam folder, internet dalam folder laptop tu semua tu. Okey, boleh pakai. Originality dekat situ. Seterusnya. Soalan saya seterusnya, adakah Canva membenarkan anda memilih font dengan mudah? Boleh. Macam mana? Pergi dekat font. Sila buat. Pilih. Demo sikit. Jom, kalau kau boleh buat ada kereta ni. Ada kereta. Sila pilih. Masukkan satu tulisan dalam Canva ni menggunakan font yang anda suka. Sila. Tutup. Sila. Kasi tengok tau. Okey. Tag. Masukkan macam mana nak masukkan tulisan. Teks. Okey. Buat klik saja tak boleh tadi. Klik saja. Ni ada. Pilih tulisan yang pilih besar saiz tulisan tu macam mana nak besar mana. Ni ada. Pilih. Memang dia ada. Okey, betul buat. Okey, klik saja. Kalau dia tak boleh lah. Dia boleh lah. So klik. Saya mau edit. Right click. Kau tak boleh. Jangan edit. Yang buat ada kat sini dah. Faham semua? Saya dah tak nampak dah. Sila padam edit. Edit padam. Edit tidak ada kaitan dengan kita Jangan tekan button edit pada teks. Sebab itu tak ada kaitan. So kita pergi pada add edit. Tu. Add edit. Dia banyak filter ni tengok. Ni tengok ni. Tengok ni. Okey, ni ada button belah kanan ni upload font. Itu untuk orang yang pro. Yang pro boleh upload font. Pro ni. Itulah orang macam nampak. Nampak ni? Upload. Yang upload. Tadi yang ada kedua tu tak boleh. Dia kena minta izin. Minta orang tu uploadkan pro kita. Oh, dia tak boleh upload lagi. Kalau dia pro, Canva Pro sendiri. Kita bukan pakai Canva Pro. Kita pakai Canva Pro tapi Pro yang tu Tak bayar. Yang license yang agak bising. Yang dia cuba ada. Bukan. Itu setahun boleh pakai tu. Itu setahun. Yang dengan bahagian kumpulan MOOC setahun boleh pakai. Tapi dia perlu melalui ketua. Ada orang lain. Kita sub. Kita sebab bayar murah Ni font yang berbeza. Benda? Saya tak nak font ni. Pilih lah font lain. Okey, apa? Cik Faiz, terima kasih ya. Sebab telah sudi datang ke depan bermain dengan gambar saya. Dengan padam sudah. Hadiah ni lah, nak suruh dia pilih ni. Cepat, pilih. Tapi kasi terus. Ni semua kena bayar Pro kena bayar. Pengguna Pro free, tak ada masalah. Ni Pro ni Pengguna Pro free, tak ada masalah untuk benda ni. Cuma font yang di-upload saja. Okey, seterusnya. Saya nak tanya orang yang baru datang lah. Adakah apa
apa Terus belakang tu. yang anda simpan dalam Canva disimpan secara berkala. Apa yang diperlukan? Visual Seat bahasa Melayu. Disimpan Melayu translation disimpan secara mengikut masa setiap minit, setiap minit. Bahasa Melayu. Ya. Apa dia? Apa perkataan tadi? Siapa ingat tak boleh buat? Disimpan secara berkala. Disimpan secara auto save atau Kalau internet. ha? Kalau ada internet. Apa soalan dia? Tadi saya tanya simpan auto save je. Tak soalan. Kita bercakap beramai-ramai tadi. Ha. Kenapa soalan itu? Dia merangkap pada info, maklumat. Ha. Sekolah ke? Habis tadi. Habis dah? Habis. Aduh, Club 9 ni kot. Sneakers okey. Tak ya ke? Alamak, ruginya kan. Ada soalan lagi. Okey, ditujukan khas pada Ustaz Fauzi. Boleh? Saya nak tanya Ustaz Fauzi. Sekarang dah pula tak kena makan coklat. Dia tak kena makan coklat, bagi orang lain. Bagi kedua lain. Kita tak makan coklat. Kita makan. Ya, kita tak makan coklat. Okey. Canva boleh diakses dari mana? Adakah gambar boleh diakses? Jangan tanya Dari orang mana? Melayu. Dari mana? Boleh. Dari rumah, dari jabat. Asalkan ada internet boleh ke? Ada internet. Asalkan ada internet. Asalkan ada Ada internet. capaian internet yang Kuat. Mencukupi. Yang kuat. Paling setidak-tidaknya 100 MB. Kami dua partilah. Ada siapa dapat? Soalan lagi. Apa soal ni? bukan aku lah beli. Okey. Wah ni, kakak ada makna ni. Okey. Sebarang soalan, open question. Siapa nak tanya soalan tentang Canva? Yang pertama. Kami ada soalan. Walaupun kami baru masuk, tapi ada soalan. Okey, sila. Apa beza antara Canva biasa dan Canva Pro? Kalau Of course lah dia punya features. Okey eh? Okey, Ustaz saya jawab. Okey eh? Features dia. Dia ada banyak dia punya features dari segi presentation, dan produk-produk untuk kita buat untuk marketing. Features dalam bahasa Melayu apa? Ciri-ciri. Jadi kata bahasa Melayu boleh tak? Okey. So dia ada banyak dia punya segi yang mana kalau menggunakan Pro dia lebih bebas melayani apa saja bahan dalam tu dalam gambar. Tapi kalau guna basic bahan dia limited, and then untuk presentation dia pun jadi macam biasa-biasa lah, biasa-biasa. bukan biasa-biasa, cuma ada bahagian yang tak dibenarkan untuk kita nak resource. Sebab ada pelajar tanya saya sebelum ni, dia kata saya nak guna gambar tapi sensor guna gambar Pro. Saya gambar biasa je di sensor. Ini buat di dictionary tu okey je. Ada masalah? Boleh lepas? Siap dengan audio lagi. Dia punya voice over tak ada masalah pun. Dengan muka bentak sensor. Lagi? Ada kata. Hai. So lagi soalan seterusnya ada? Who? Ada soalan? Nak tanya, sebab kita punya account yang sama kan? Kalau guna account yang sama pada masa yang sama, kita katakan dua orang buat projek yang berbeza lah. Dengan berbeza, kalau bila save tu, dia katakan crash tak apa. Tak ada masalah Ini lagi. profil masing-masing. Dia akan masuk save lah. Yes. Siapa yang pakai email account tersebut boleh akses. Tapi dengan syarat guna incognito. Jangan guna yang Google Chrome biasa. Sebab dia boleh masuk terus tanpa memerlukan kod tadi. Tadi you guna kod kan masuk tadi kan?
So tadi Puan Nazia kata dia masuk beli ikut itu tak ada masalah. Hey. Apa yang bawa Sebut dengan AJ mana? Loi. Tak tahu ini. Nah, Saya punya tadi sebenarnya. Saya minta. ni Kak Ina. Ina tak apa. Ina ni tak minta. 1822. Okey. Pastikan bila banner slide bahagian bawah biarkan ruangan tu ada ruangan kosong bawah untuk subtitle. Tadi yang siapa yang mau masuk tu tadi, okey ruangan bawah untuk kita punya slide ada ruangan besar sikit macam kita baca tengok TV kan. Ada subtitle keluar. Biarlah ada ruangan yang nampak pelajar kita nampak jelas dengan bahasa kecil. Kita kena adjust untuk tulisan tu besar. So untuk yang bahasa asing, bahasa Inggeris kita galakkan guna bahasa Inggeris. Sebabnya kita ada pelajar international. Dekat situ. Yang untuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris, tak ada masalah lah. Okay. Sebab memang subjek tu memang kena ajar dalam bahasa Melayu. Jadi yakinlah nak buat skrip, buat info dalam bahasa Inggeris. Okay. So next question ada lagi? Ada lagi soalan nak tanya? Apa? Tapi dah ni dah. Dah bagi dah. Dah bagi dah. Satu gambar yang special. Nama special. Masukkan subtitle tu dalam teks ke? Tu subtitle nanti untuk kita punya ni, okey So kalau yang tadi kalau Dr. Zarina nak buat seorang-seorang, okey contohnya saya kena cakap apa? Slide ada masa kopi tadi, okey slide ada kopi tadi. Let's nak bagi buat maklum buka semua sekali kan? Okey. So cuma sekali pakai yang kopi, pakai yang screen. Tapi kalau nak gerak terus, nak pakai rakaman muka sendiri letak bulat-bulat kat situ, slide 1, file. Slide 2, dia akan sebabnya nanti kita akan download satu-satu. Kalau letak subtitle tu dia kira orang ni satu subtitle. Dan sama juga kalau kita pakai yang green screen tu kita akan download, kita akan letak juga subtitle dekat situ. Sama. Kita akan cari. Sekarang ni ada beberapa perkataan slide. Okey. Sekian yang kita boleh direct subtitle. Sebab kalau buat dalam bahasa Melayu pun kena subtitle juga sebab dia nak budak kan. Budak bukannya nak dengar kita cakap dia kena hanya nak baca. Kan? Bahasa Melayu tak. Tapi dia nak letak subtitle. Sebab budak kadang-kadang bukannya nak tengok cerita, dia nak tengok dia mana nak dengar. Dia nak baca. Sebab dia takut dia akan salah dengar. Ya. Dia takut dia salah dengar. Dia malas nak ulang balik. Ya. Okey, dia macam tu, kita memang boleh siapkan ada reti. Bahasa asing memang full. Video, satu dia akan jadi video, bila video tu reti. Subtitle tu kita masuk. Kita masukkan lah. Ada subtitle? Itu bagian lain. Bukan gambar lah. Itu bukan dalam gambar. Gambar memang kita buat ni Kita lah. sediakan bahan je dalam gambar. Okey. Okey? Dalam gambar kita sedia bahan, bukannya kita nak Gambar dah slide lah. Kita ni kan. Slide. Gambar dia ada slide lah. slide satu. Lepas tu nanti dia bila dia rakam nanti dia nak gambar video kan. Boleh tak? Kalau dah nak pergi kat situ, Kalau dah nak buat video tu mesti dia. Tapi agak banyak kekurangan ada gambar. itu je. Beza dia. Tak nampak dah buat dia cantik je dalam video sini. Last slide kita letak gambar kat situ. Dia yang last slide kan. Kita ni mau cakap ni kan. Dia ada video mesti. Dia yang akan susun kat mana benda ni akan berhenti. Kat mana benda ni akan berhenti. Kita tak Okey. ada apa-apa. Sila. Okey. Jangan masuk kolom perempuan ya. Meeting. Tak boleh. Okey. So sekarang siapa yang dah boleh, nanti kita boleh banner kita punya bahan sendiri. Cuba untuk bahasa-bahasa yang dari bahasa Jepun dah tak ada masalah lah. Okey, bahasa lain. Selain daripada bahasa Jepun, sila banner satu bahan
dalam tempoh 30 minit. Okey, tuan-tuan dan puan bangunkan bahan masing-masing. Pukul 4 lagi kita akan try buat rakaman green screen tu di belakang. Kita tengok tentang pengalaman dia. Okey. Semua bahasa yang lain dah boleh mula banner bahan. Okey? Boleh banner bahan. Pukul 4 kita akan test dekat green screen. Tengok macam mana orang daripada pagi tadi yang duduk dekat green screen. Ada buat make up tak? Ada buat make up masing-masing ke? Oh, tak boleh pakai ni. Kita dah lakukan duit kan. Macam mana nak tukar keyboard macam mana ni? Ambil guna keyboard tu lah. Kenapa kau guna ni? Apa dia? Kau nak keyboard ke? Sama lah tempat je. Boleh? Selalu macam Jepun. Oh, bawah tu. Bunyi apa ni? Tu. Mic. Fikir apa? Masih ingat apa? Asal pakai internet sendiri? Sambil-sambil buat, boleh jamu selera. Kita ada bihun goreng petang ni.
Para hadirin sekalian, dimohon untuk makan jamuan kita ya. Jamuan petang ni bihun disediakan. Mana-mana lagi. Ha. Memang. Ya, biar. Kita kan stok dekat Kan sok.